Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Selepas kekalahan Kitbuka dan tentera Mongol di tangan Sultan Muzaffar Qutuz, ketua ekspedisi Mongol ke Timur Tengah, Hulagu Khan berazam untuk membalas dendam kekalahan itu. Dia juga bercita-cita untuk meluaskan kekuasaan Mongol ke atas bandar Kahirah di Mesir dan juga kota Haramain, Mekah dan Madinah. Namun hasrat ini akhirnya tidak tercapai oleh Hulagu kerana hingga saat kematiannya, dia terpaksa berentap bukan sahaja dengan tentera Muslim Mamluk tetapi juga dengan tentera Islam yang terdiri daripada keturunan Mongolnya sendiri. Nama Berke Khan mungkin kedengaran asing, tetapi hakikatnya tokoh ini mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan tamadun Islam dari kehancuran. Berke Khan merupakan pemimpin Mongol pertama yang memeluk Islam dan memimpin wilayahnya berdasarkan ajaran agama Islam. Dia merupakan cucu kepada Genghis Khan dan selepas kematian abangnya Batu, dia mengambil alih kuasa Golden Horde, daerah paling barat daripada pecahan kerajaan Genghis itu. Berke Khan memeluk Islam di Bukhara dan disaksikan oleh Syekh Saifuddin Bakharzi yang beraliran Sufi Kubrawiyah. Dalam catatan lain juga, dikatakan bahawa beliau terserempak dengan rombongan karavan yang melalui bandar Bukhara dan mereka mempersoalkan tentang kepercayaannya. Daripada situ, dia semakin tertarik dengan ajaran agama Islam dan akhirnya mengambil keputusan memeluk Islam. Tidak disangka, huraian dari ahli sufi itu menarik perhatian Berke Khan hingga hidayah Allah menyinari hatinya. Dan sangat luar biasa bahawa cucu kepada Genghis Khan lantas mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan rela hati. Tetapi itu bukan satu-satunya rencana yang Allah sediakan untuk Berke Khan. Lebih jauh dari itu, dia telah dipilih oleh Allah untuk menegakkan syariat Islam, melawan kemungkaran dan melanjutkan usaha dakwah di bumi Allah ini. Naiknya Berke sebagai Khan kepada Golden Horde pada tahun 1257 Masehi menyaksikan Islam bertapak secara rasmi buat pertama kalinya di dalam kerajaan Mongol. Dia menjadi pemimpin yang tulus untuk umat Islam yang menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengejar kemenangan. Beliau kemudian memberi baiat kepada Khalifah Muslim dengan mengirim surat kepada Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim. Ini memberikan isyarat yang jelas bahawa dia akur dengan Khalifah Islam dan menjadi sebahagian daripada ummah. Semasa kepimpinannya, Islam menjadi agama majoriti di dalam Golden Horde. Sejak saat itu, ajaran Nabi Muhammad SAW berkembang pesat di Imperium Mongol, terutamanya kerana berkat peranan para salik dan pengembara-pengembara Muslim. Pada tahun 1258 Masehi, Berke menerima berita bahawa Baghdad telah dihancurkan oleh sepupunya, Hulagu Khan. Berke berjanji untuk membalas dendam sambil menyatakan dia, iaitu Hulagu, telah menghancurkan semua kota Muslim dan telah membawa kematian kepada Khalifah. Dengan bantuan Allah, aku akan memanggilnya untuk menjelaskan begitu banyak darah yang tidak bersalah. Berke bersekutu dengan Kesultanan Mamluk Mesir, Sultan Baibar, untuk menahan serangan kedua Hulagu. Dia memberi tekanan kepada tentera Hulagu di Parsi dan Caucasus, menyebabkan Hulagu menarik tenteranya ke arah utara, jauh daripada tanah Arab di selatan, seperti Mesir dan Hijaz. Keislaman Berke Khan dilihat oleh para sejarawan Muslim sebagai keislaman yang murni, baik dan suci. Di bawah pentadbirannya, penyebaran Islam terus menyemarak dan dipraktik dengan jayanya. Seorang pendeta Fransiskan
dan ahli sejarah kontemporeri pada masa itu, William Rubrick, menyatakan bahawa Berke tidak mengizinkan khinzir dimakan di bawah pemerintahannya. Sejak era Berke Khan, sekolah-sekolah agama yang mengajar Al-Quran telah didirikan untuk mendidik generasi muda. Di samping Berke sendiri, setiap isteri-isterinya dan para amir didampingi oleh imam dan muazzin. Juwaini, penulis sejarah Islam pada zaman pemerintahan Berke, menyatakan seluruh anggota pasukannya, iaitu Berke, adalah Islam. Orang-orang yang dipercaya memberikan kesaksian bahawa di kalangan tentera Berke ditetapkan berlakunya satu etiket di mana setiap prajurit harus memiliki sejadah sehingga semuanya melakukan solat tepat pada waktunya. Tidak seorang pun dibolehkan meminum minuman keras. Mereka selalu didampingi oleh ulama-ulama besar, ahli tafsir, hadis dan fiqh. Berke Khan memilik banyak kitab-kitab agama dan diskusi-diskusi sering diadakan bersama ulama di mana masalah-masalah yang dibahas berkisar mengenai hukum agama. Kerajaan Islam pertama di Rusia didirikan di Bulgar, di daerah Volga Tengah. Pemimpinnya, bin Salki Belikvar, meminta bantuan dari Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir untuk menghantar guru-guru dan ilmuwan agama untuk mengajar Islam. Kerajaan otonomi Islam ini berlangsung dari abad ke-8 Masehi hingga kedatangan Mongol pada tahun 1238 Masehi. Dinasti Golden Horde di bawah pimpinan Berke merupakan arus syiar Islam kedua bagi penduduk di daerah Rusia. Berke menjadi pencetus gelombang Islam kedua ini dan ia disambung oleh keturunannya, Sultan Ghiyas ad-Din Muhammad Uzbek, yang mewartakan Islam sebagai agama rasmi jajahan Golden Horde. Tradisi Islam peninggalan Berke Khan dan Mongol Kipchak serta kekuatan anutan Sufi Tasawuf telah berjaya mempertahankan iman umat Islam di daerah itu dan ianya diwarisi di Rusia dan Ukraine hingga ke hari ini. Pada tahun 1266 Masihi, Berke Khan wafat akibat sakit ketika pasukan tenteranya berperang melawan Abaka, putera Hulegu. Beliau wafat dan dikebumikan di daerah Sungai Kura, Azerbaijan. Kesatuan dan persatuan yang kukuh dengan izin Allah telah melahirkan sebuah kemenangan buat Berke dan keturunannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang jiwanya terikat oleh tali persatuan yang kukuh dan Islam adalah ikatan terkuat untuk menyatukan hati setiap umat manusia di dalam sebuah bangsa.